Alhamdulillah, baiklah, ada kita kembali bersama di Rampai Pagi bersiaran langsung seperti biasa di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Dan tibalah masa yang kita nanti-nantikan pagi ini untuk bersama dengan narasumber kita yang mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, kaunselor dan juga motivator yang kita undang pagi ini akan membawakan satu tajuk yang menarik untuk kita ketahui bersama, KAU. Jadi sebelum itu kita bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar pagi ini, sihat ya? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Lama rasanya kita indah bersama nih Cikgu. Betul, ya. Kali ini baru kita berkesempatan Ya, dalam betul. segmen motivasi pelajaran ini. Gembira juga Cikgu sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Semakin cikar, makin handsome. Berbeza dari saya sendirilah. Dapat. Tapi nanti kita petua daripada Cikgu ya. Tapi Cikgu, motivasi pelajar kita ini untuk hari ini, tajuk yang dibawakan kan disebut kau indah jauh mengadang-adang. Pasal ada titik di sana tuh. KAU. Jadi untuk mukadimah awal kita serahkan pada Cikgu Haji Ali Yusri lah ya, untuk cuba untuk memberikan pencerahan untuk perincian mengenai tajuk ini. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Wali dan Ramizah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selalunya bis kita menyoalkan kedai aku hari ini aku menyoal bis kita. Aduh. Ada soalan, okey. Saya batah dengan tanya di sini. Cikgu lagi punya soalan ni kan? KAU itu ada hubung kait. Kalau bis kita melihat pokok Okey. pokok, apa yang nampak? Pokok, Daun. Daun. daun, batang. Okey, kita batang, kita daun Okey. Itu dari segi luaran. Ya, soalan kedua. Ada soalan kedua. Dua Ya, jawapan tadi daun. Dalam pokok itu apa yang paling penting? Yang paling penting dalam daun, Pokok. dalam pokok itu. Ia memberikan sumber oksigen. Barang je be. Barang ya. Apa bahan-bahan dalam itu? Itu lebih saintifik ah. Kalau paling penting rasa-rasanya akar kali Cikgu. Kita Tanah? tanah. Okey. Right. Hanita, tajuknya hari ini. KAU ke akar umbi. Akan disebut akar. Right? Jadi Jangan boleh. ini yang kata ni sebenarnya bila tadi sebut ke akar umbian ialah berhubung kait dengan ketani berkeluarga. Sekiranya contoh soalan pertama tadi saya beritahu tanya kita apa yang nampak? Ramizah beritahu daun kita pokok Pokok lah. Sedang yang kedua kita melihat kepada akar dan kita kepada tanah. Tanah itu kita melihatkan kepada diri kita tu penghasilan. Jadi kita tu melihat kepada apa sebenarnya persoalannya. Jadi ini dah yang patut kita lihat. Bila kita lihat barang, kita tahu. Kalau di luarnya, contoh anak kita sakit parut. Anak kita sakit parut. Sakit parut apa jawapan kita selalunya? Itu tutup. Banyak makan, berdaerah saya tahu ya contoh lah. 4 hari makan saja. Contoh. Katanya akan otomatik, apa tadi beritahu tu? Ada dua sebenarnya jawapan kata itu. Kata kejambannya. Kata tu atau tani barian itu. Nah, minyak lah. Gusuk ala perut mo tu. Dua sebenarnya itu. Otomatik tu. Kalau malam katanya tidur bangun sakit parut, magata kejambannya semata tu. Tapi kita ni melihat tu dari segi luaran. Ya. Tapi kadang-kadang kalau balik-balik sakit parut itu, sama juga kalau sakit kepala kan. Makan tu ubatnya semata tu. Anaknya tu nya buat melihat bawa belimpang, cuma tu otomatik Buat tidur. Jarang tadi kita bawa ke hospital. Sebabnya kalau ke hospital itu kita akan mencari ia punya akar. Akar umbi itu Katanya melihat di luar saja. Padahal sakit parutnya biasa saja tu sakit parutnya. Tapi kalau sudah malar macam itu, artinya katanya mesti mencari akarnya tu, akar umbinya tu. Apa yang penyebab ia sakit itu? Yang kita jangan take for granted barang itu biasa je sakit kepala ni dua. Semua orang pun sakit kepala. Migraine tahap sebut-sebutnya. Tapi dia tahu apa puncanya. Itu yang Akarnya. Itu yang kata ni perlu nilai anak-anak kata ni. Hanya tani biasa tu biasa. Semua biasa. Apa yang biasa? Kalau tani ubat pun. Ini biasa ni batuknya. Kau sama je nya mamamu bagi tu je batuk ani sama ubatnya ni. Tapi datang ni tahu apa akar umbinya, apa puncanya. Jadi ani dah kan kata ni dia hari ni kadang-kadang di rumah kata ni yang berkeluarga kan tani tahu kenapa
rumah katanya itu kurang kebahagiaannya. Apa yang menyebabkan? Karena adanya anak kuan ni pelawan bercigunya. Kenapa macam tu cigunya? Ada orang yang banyak usin tapi dia juga bahagia. Apakannya? Itu ni bila apakan ni? Itu tadi akar umbia tu mencari di bawah. Sehingga Apa sebenarnya penyebab itu? Kenapa? Contoh anak kita, ada anak kita penakut tu Linda. Anakku alhamdulillah penakut. Ada penakut. Ada juga baiknya penakut tu. Okey. Kalau zaman kata ni dulu selalu kena tekut-tekutian ni. Kalau orang meninggal Allahu Akbar. Kalau saya ingat dulu, kalau ucap orang meninggal ni bantu bantu dalam karena ini meninggal lah tu takut tu. Sudah malam perlu bolong ruang tidur Pernah merasakan Rabiza? Alhamdulillah indah. Zaman kami dulu lah, kena takuti Kalau berlintas kuburan ni bantu, semua tu takut kan. Jadi sekarang indah anak-anak kata ni, sebab kenapa tu? Sebab dulu tu bila kenapa anak tu takut, malah kena takuti tu. Kena takuti ni bantu, nyokonya semua takut ni. Jadi satu akibatnya sekarang kata ni juga susah tu. Ini lurus ni. Asak tertidur. Kesana tak ada bilikmu tu. Tadi aku lihatnya selimut tu macam minggut-minggut macam sebab kata ni yang menakuti ke dia, memberi bayangan. Ini yang saya rasakan ni Cikgu. Kalau dulu anak saya kalau akan ke dapur minum air, berani sendiri. Berani ambil cawan minum air. Setelah ditakuti, itulah. Takut terpulang. Jadi sesalan kepada saya. Kalau ke dapur, wali yang sendiri mendangani. Kalau ke dapur mesti berdangan. Sehingga jadi satu sesalan. Kadang-kadang ada yang mandi pun misi anunya, dangan ni ku mandinya. Di luar tu tunduk-punduk arah pintu. Jangan dikunci, dah kunci ni ya. Sebab ini yang kata ni melihat puncanya tu. Apa-apa ni mesti ada puncanya. Bukan cakap nanganya kan ni waris mamamu ni penakutan ninya. Sana tujuannya. Mamamu nang penakut temberi kau penakutnya padahal dari mana bermulanya takut itu? Benar pelangnya tadi Wadi beritahu ada juga bagusnya takutannya. Tapi takut yang bertempat lah. Cerita ni yang kau cakap orang tantu-tantu tu. Orang jahat ke apa? Cerita ni dulu kena pesankan don't talk to stranger. Maklum nak tanya kadang mesra alam, anak-anak tanya ni beri jap ni. Siapa sih dia punya kurapa? Dibagi gula-gula udah tiap. Selesai. Tapi sekarang ni kalau saya tambah lagi, kalau dulu katanya don't talk to stranger, karangan ni ada lagi campur don't answer unfamiliar number. Jangan menjawab tipu. Karena scam ni banyak kan. Ini pun mesti diajar anak-anak ni. Awak dia jangan berani-berani. Siapa kan nombor siapa kan? Jadi jawab. Saya kata ni dah familiar. Macam tu. Jadi inilah disebabkan kata ni melihat apa sebab-sebab. Itu yang pertama tu kata ni melihat kenapa anak itu takut. Sebab ditakuti awal-awal. Zaman saya lah dulu kalau berlintas kuburan tu masa berbiskal, kalau berlawan berbiskal gerinti manang tu. Kalau laju mengingkul tu. Saya tinggal di Muara dulu kalau berlintas di ada namanya Serai Pimping pertanah perkuburan Serai Pimping tu. Kalau dulu kami ada kalau arena malam selalunya angkatan bersenjata di Brunei ada mainkan wayang. Masa saya ambil lah tu. Kalau biskal tu. Berlintas saya sana tu Gerinti Street tu. Yang tertulis-tulis. Kan malam habis wayang. Kalau di mana buah biskal tu laju tu sampai balik. Dari benda sebab kena takuti kan. Sebenarnya kuburan ni tempat selamat. Yang Gerinti dah ada kuburan ni orang pencuri lah dah ada pulang. Ada tulisan. Hanya kalau ni kan kena curi yang tuhong tu tempat membayar air ngasah-sahana tu. Itu ada juga. Itu yang pertama. Jadi apa lagi kan tadi kanak-kanaknya? Kadang-kadang kita ni melihat kenapa anak dia tu kurang bercakap. Ni. Ada je ya. Tani ngau 4 tahun belum berapa pandai bercakap. Tani pun ni ngau tapi kadang-kadang ni memanglah bersyukur kita ni pada zaman ni. Sehingga kadang-kadang kalau tani dulu-dulu jawapannya senang saya tu. Senangnya ni menang waris pendiam ni. Ulah ni dia ni. Ulah ni dia 60 tahun baru bercakap. Ada banyak bunyi ni. Ada nang waris pendiam ni macam tu. Tapi sekarang ni dah. Kalau sudah umur 4 tahun, sepatutnya kalau ya umur 4 tahun, ya sudah ada 4 perkataan. Kalau setahun perkataan. Macam itulah dia punya apa ni orang buat research sipir-sipirnya. Kalau 65 tahun ni 65 perkataan lebih kurang. Macam tu bunyinya tu. Jadi
Kenapa ya diam tu? Kenapa ya benda banyak cakap? Karena ni kita ni takut banyak kanak-kanak kita ni kadang-kadang daripada bercakap. Disebab ni lah gadget-gadget ni. Dan satu lagi kalau ni Jun ya, ada keuntungannya juga. Walaupun saya selalu beritahu jangan selalu diantara nini anak-anak ni. Kesian nini. Sudah pemelihara kita sampai besar macam ni. Suatu anak kita hantar lagi lah indung kita. Kadang-kadang kesian juga indungannya. Sebabnya ialah kadang-kadang sampai macam mana usulnya bah. Daycare center bah. Daycare center. Ramai pun sudah 10 orang anaknya. Cucunya 20 orang. Ujung-ujungnya ada orang mendaftar ke sana. Ada pula yang mendaftar anak cucuku kemari. Sebab kenapa ya kurang bercakapan ni adalah mengenai dengan pergaulan. Tapi kalau kita bayangkan anak kita tu kita hantar pindungan kita, lakas bercakap ni. Lurus. Dan cakapnya pun nyata ni tambos terus bang. Sebab nininya selalu mau bercakap. Jadi kepintarannya tu tekan laju dia. Jadi kalau yang dalam percakapan ni kadang-kadang ya akibatnya tahu hindung-hindungan di kalangan ni ya masa zamanan ni. Mamanya dengan gadgetnya, anaknya diam-diam tengahnya tu. Dia kena bawa bercerita, itu akibatnya yang dia bercakap. Tapi kadang-kadang juga sebabnya anak-anak ini dia bercakap. Bila bertanya juga, ni boleh kadang-kadang tadi pun berpaduh ni. Karena bertanya depan-depan orang bang. Berijab bang, kadang-kadang ada juga kalau kata ni mengajar orang jangan berdusta. Tapi kadang-kadang ada masanya yang berijab juga. Sekiranya makan tiba-tiba melagau orang. Bertanya kita, bertanya mama, mana? Nyaman banyak berpaduh juga kita. Kau ni beri kelunyak kalau betis semua ni ya. Sebenarnya mama juga cakap jujur jangan jangan berdusta. Ada pernah tu kawan saya memasakkan spaghetti ya. Kalinya orang sebelah lah yang belagawan. Nah, lainnya makan terlah. Nyaman lah anti punya masakan itu. Nyaman lagi mama punya masakan. Supaya sebelahnya enak motonya pintarnya betulnya aku masaknya nyamannya. Pisti mulutnya. Itu bang. Katanya umur 5 tahun memanglah baru dia pandai perasaan tu menjaga hati itu belum lah jujur ada. Bagus juga kejujuran tu. Makanya katanya ini sudah tadi basaran ni banyak yonda bandar lah. Banyak yonda bandar bang. Macam just menisi orang tu lah. Kejualahnya. Okey tu baru poke bunyinya tu. Okey itu di antara kita ni melihat yang anak kata dia tu kadang-kadang ia kurang bergaul. Kalau ada sekarang ni kalau kita lihat ada orang sudah 3 tahun di antaranya adalah daycare daycare center apa tu kan ni anak tu lebih laju ya bercakap sebab banyak pergaulannya juga. Lebih aktif lah. Ada tadi tu kena melihat bahawa anak tu boleh bercakap. Tapi kalau ada levelnya juga kadang-kadang anak ni confuse juga. Tanya aja dia bercakap, sudah pandai bercakap, dia boleh bercakap juga. Diam-diam toko sana tu be. Kau ni bibiran macam mamamu ni ya. Ini yang saya alami sekarang ni. Ya tu. Okey, itulah kan kadang tu ada yang anak kata ni, tapi yang herannya walaupun anak tani 3 orang, ada yang pendiam. Yang paling mahal soalannya tu kenapa? Kenapa? Ya soalan kadang-kadang di usia 3-4 tahun dan sebegini mereka mencari reason ataupun sebabnya. Sakar umbi itulah. Kenapa dia sebalik itu? Dia boleh makan ni. Soalnya kenapa? Kenapa? Semua kenapa? Artinya anak ni ialah dibandingkan pada zaman saya dulu memang kami sukar untuk bertanya ni. Betul. Kalau orang mudah bertanya dulu galat kan bertanya arah hidung kita ni dulu. Nenek kenapa macam mana? Ya tatonya. Itu kan jawapannya bang. Sebabnya ia pun kena ajar dulu. Kenapa anda boleh nenek maghrib keluar? Anda kuasa. Atunya bahasanya tu. Kenapa anda kuasa? Sudah tanya ia tato. Artinya ia pun dah faham sebenarnya. Ia pun kena ajar oleh nininya pun bertanya. Akhirnya ia tato ni. Tapi kalau anda dapat tu ya. Dapat. Mama babahnya must be a reasonnya. Itu tadi berpaduh tu. Ya Allah, kenapa nak puannya? Karena sampai bertanya, kenapa tadi ada soalan tu yang cukup mas lah. Kenapa kita ni mesti sembayangnya? Payah tu boleh. Kau kan ke surga kan ya? Dia lurus tu jawapan tu. Pernah kena tanya boleh? Tapi anak saya tahu sudah konsep surga dan juga neraka. Betul. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ni awal-awal, kenapa kan mesti sembayang? Payah tadi menjawab. Katanya sembayang saja. Kewajipan tu. Anak 5 tahun, apa kewajipan aninya? Soalnya lagi ujung-ujungnya, metakunya bawa kau ke arah ustaznya sini. Nah ustaz menjawab soalan semua. Katanya
Ini kadang bagus ni terdapat anak-anak macam mana ni sebab dia mau tahu. Kadang-kadang seorang itu sensitif. Kenapa ada seorang ni yang pernah orang bertanya, payah menjawab cikgunya. Macam mana boleh arah perut mamanya ada baby? Berpaloh kau tu dia. Paloh dahi. Tu. Adakah itu sebetulnya cikgu kalau kau ditanyakan, minta maaf mungkin disebabkan oleh Gen Z, generasi sekarang ni lebih terdedah, lebih ketani melayan. Kadang-kadang alhamdulillah. Ibu bapa kalau melayan saya kalau dia anu saja. Makan ke apa, dia tanya, mana kau mau makan lah? Suruh anak kami atau memilih. Kalau dulu tanya, makan saja. Okey. Macam kalau dulu wali sendiri kalau tadi dulu bergunting di kedai 2-1. Selesai. Kadang ni enggak. Anak kita babanya balik sepuluh RM3. Sekali keluar, bergaris-garis serumpun. Sebab bagi diorang diorang punya pilihan. Ini yang bagusnya ni. Kadang ada yang bagus je lah, tapi ada masanya. Tapi ialah bagus kena anak-anak ni ia banyak detail more detail lah. Tapi detail. Itu baguslah. So yang kedua, kenapa anak-anak kata ni kurang bercakap itu? Sebab ialah pergaulan. Dan yang penting sekarang itu, boleh sebabkan ada orangnya pintar kau ni nya, kena nini anunya mengajar kan. Karena itu tu banyak je anu indah kuasa tu je tu. Okey. Dan yang ketiga lagi yang kita ni lihat sini, kenapa anak-anak kata ni kurang confident, ni kurang keyakinan. Ini yang penting. Kadang-kadang anak kita sendiri dia, kalau tanya arah keluarga, nyangkut tiara batis kita ni kadang-kadangnya tu. Balu melikan bergaul sama cousin-cousinnya. Malu. Tu yo. Getah ni mamanya. Sebab kenapa tu? Kadang-kadang ia ni dibesarkan oleh semua mamanya ni. Jangan kau sana, jangan kau ni. Dah boleh. Jangan kau. Semua dah boleh semua dapat. Jadi bila macam tu, kadang-kadang tani pun tu rimas mah. Kalau dia getah orang lain semua bergaul tu cerita. Dia sanggup tu pulang. Sebabnya satu di padanya kenapa ia ada confident ni yang saya ingin kongsikan di sini ialah sebabnya terlalu dimanjai. Kalau terabah tu okey tu boleh terabah. Biasa je terabah. Biasa. Kalau terabah menangis okey tu boleh. Yang merijap kalau dia berbunyi. Terabah diam. Dia atau merijap tu. Atau dia agak pulang. Itu dia bawa. Hijau biru temunya tu merijap tu. Kalau hanya menangis artinya bernapas dekat tu. Hidup bila kata artinya tu. Jadi kalau ngai cemat jangan terlampau dimanjai anak-anak ni. Biar ya. It's okay. Memain kayak pengaitan ni perhatikanlah keselamatannya. Kan tadi beri penerangan lah. Inilah jangan kau ni sekali terikahan ni dapat dimain ni. Merijap ni. Panas ni. Kalau kau dah percaya, cuba duduk. Bayi umuran 6. Bergulung tu kulit pun terus sedih ya. Babas kulit. Sebab kulit goreng. Mengajar kanak-kanak confident ni memang satu perkara. Katanya kita Miza di dapur sekiranya. Macam mana anak katanya tu boleh confident misalnya. Kadang-kadang kan kesilapan kita ni juga sebagai ibu yang selalu di dapur lah, Walia. Kita ni jangan pulang ke dapur ni. Ke dapur lain katanya tu. Makan. Bilang sudah, boleh masak ya. Tapi alhamdulillah, kadang ni saya lihat pasangan-pasangan memang laki bini itu baguslah. Bandingkan zaman-zaman mula nini kata ni berijab bah laki ni. Sebabnya masa zaman itu memanglah isteri ni memang jadi full time di rumah. Ni kadang-kadang ni bis kita laki bini bekerja. Kesian juga bini balik bini memasak lagi. Lakat lagi name tag-nya benar masih ni baru lagi berbuka. Betul di segi RTV ujungnya. Lurus tu. Miza RTV. Kesian dia tu. Pai madam lakat lagi name tag. Ada lagi baru sini sadang sudah tu. Jadi bagi saya bila anak ni ke dapur mamanya boleh tolong kan? Ini bagus ni. Ke sana tekonya. Kena meraih. Kalau meraih terpulang. Teko kan periksa ni. Pelajaran ni penting ni nya. Padahal mengarat bawangan ni penting juga. Jadi kita ni sebagai supaya confident, kita ni tunjukkanlah
Ini pisau ni lah. Kalau motong bawang pakai pisau, bukan pakai sudu. Pakai sudu malam hari tu anda memasak tu. Pakai gunting. Ini pakai gunting. Kalau anu apa ni, kalau ada karing ya. Kalau karing kalau andi orang datang lagi nampak ada karing kalau ya. Sebenarnya berjual sudah berkisar. Jarang saya melihat lagi orang karangan ni. Nyaman tu. Ada karing ni. Dulu di gunting ingat tu. Sirok-sirok dia tu. Yang tersedih lah, okey tu nini muat tu. Bukan pasal ni, ya pasal ada karing bukan pulang pasal nini ya. Sehingga ketap. Jadi, ini kemahiran-kemahiran yang bila kita beri kemahiran, saya rasakan ia lebih berkeyakinan orang tua. Tolong, okey lah, apa ni? Okey lah, macam mana saya? Jangan pulang kita anak 4 tahun kita beri pisau, kita beri anu. Kau tahu aku bagat kau tahu masak anak beranak. Sudah balik aku sembahyang tu dulunya, sudah balik dari berdapur tu. Dah tahu dapur macam nusul kan. Talur anu sebiji pun jadi setre jadinya. Jadi balangan ni tunjukkan ini yang bagus ni. Sebagai saya rasakan untuk mendapat keyakinan anak-anak ni. Confident anak. Sama juga laki-laki. Sama juga menangani cerita. Walaupun kadang bababel abang dulu tu. Ya Allah, lah bapa kau. Minum sempo. Nyaman punya sempo ni ya. Kalah minuman lain ya. Jadi bila kita ni mengajar dia berkeyakinan tu, menunjuk kita. Tapi kadang-kadang kadang laki-laki ni sadah tu yang takut kita balik takutnya. Apa pasnya? Dari bawah dulu bawa apa mati pasir tu naik. Lain warnanya terus kereta. Subhanallahnya. Belum habis berbayar nilai yang kau bertolong sebadah saja. Jadi barang-barang sebenarnya ni keyakinan itu sangat penting bagi saya. Sehingga kadang-kadang aku pernah buat ni di rumah pernah babah suruh ni menangani apa berani ya. Sehingga yang kata ni belajar menyapu ni pun bukan main-main ni bukan selalu ada orang menyapu ke dalam tu pulang lurus diri yang bahabuk dia tu padahal dari siring himpunkan cuma tu kalau ada orang bikin ke dalam bikin ke mana kau lain bikin ke ujung rupanya yang bahabuk olehnya sebab terbalik sebelum menyapu tu sekarang macam mana cum-cum tu dia ini melihat orang menyangkul tu cangkulan ni mesti diajar ni. Kenapa panjang atau cangkul tu? Ada orang di ujung-ujung tu hanya kepisan dia tu kan dia apa tanu berlebih di ujung tu kan dia apakan kayunya tu. Jadi ini pun kemahiran ni perlu diberi anak-anak supaya ya lebih confident. Kenapa cangkul tu panjang? Kenapa skupan di macam ni? Kenapa kair-kair macam tu? Banyak perkara-perkara yang perlu kata ni mengajar diorang sehingga diorang ni confident. Bukan saya dari segi akademik, akademik memang tu atau memberi water gitu. Di Brunei kadang-kadang kesilapan daripada ibu bapa je sikit-sikit belajar, sikit-sikit belajar. Belajar, semua belajar. Sebenarnya pemandai kan cuma ni punduk-punduk tu. Ini apa kan ni buat kopi pun dah pandai oleh sadang sudah. Belajar saja. Belajar saja. Tahu pulang teorinya buat kopi itu, air 200 ml. Tapi praktikalnya tu airnya 3 in 1. Tapi cara menggunakan mesin presani yang belum pandai ni. Itu lagi semacam. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita ni confident dan yang saya ada satu perkara yang perlu ingin saya kongsikan sini adalah ada anak-anak yang tidak bertanggungjawab. Ini yang payah ni. Macam mana kata ni sebab kata ni banyak macam saya beritahu tadi tu banyak melakukan perkara ni kata ni sendiri tadi buat kata ni dah berapa sabar sama sekali dengan bibi ni lai bersihkan tu di luar tu batah juga akhirnya tahu ke babahan mama ni sekarang ia membuat tu kayak ada tiba mamanya menyapu kan 5 kali aku nyuruh kamu dah kamu aku saya menyapunya dia menangis tu gembira pulang tu yes. Ini baru mamanya, mama yang mama syurga ni. Ia tu menyapu mamanya ni kan. Jadi ia macam okey, ada apa-apanya. So, kali ini kita suruh dari segi kadang-kadang pakaian punya juga, katanya menyuci pakaian menyuci pakaian menyasah ni pun perlu ni. Walaupun kadang-kadang ni ada laundry banyak sana sini umbankan saja ting 5 ringgit 5 selesai. RM5 selesai. Setengah jam agak. Kadang-kadang ada yang mengaga jutuk. Tunggu-tunggu warna dryer tu kadang-kadang orang pernah berkali ini. Tunggu pusat penerimaan tu ada tu. Kan dikeluarkan baju orang tu berijap juga. Macam-macam pisin dalam atuan. Tahu lembakul ujung-ujungnya. Kan ucap nu lain pun kan. Tebiza pernah meninggalkan laundry? Saya tidak pernah menggunakan laundry menyasah sendiri. Kalau dibuatnya 25 minit saya rasakan ini apa dong cakapnya?
macam tenjin sesahnya orang ini. Patah menunggu kan menderaya kan. Tentu dah ada orang tahu orang tu linggang kayaknya. Kan kalau dikeluarkan takut dia marah. Dia pun bukan balahnya. Ini perlu kata dia. Jadi menyasah ini sebenarnya pun perlu diajarnya. Ya kadang-kadang orang campur-campur. Lurus tu. Sudah laman babaya juga dengan seluar baju. Karena apa ni telekong tu kadang-kadang telekong ni ali-ali ni. Dan apa yang perlu beli ujung-ujungnya dry clean sokanya saya keluarkan demit ceman dengannya boleh. Mana terjekit koninya kita ni kita masukkan dalam jin sasa. Hendak bikin dia muat tu boleh. Kacut. Tambah lagi kalau dryer yang kuat panasnya. Jadi kalau tidak ada kemahiran, pengalaman je sebenarnya banyak mengajar. Betul. Jadi perkara ni yang kita ni lihat bahawa perlu kita ni sehingga saya bertahu tim menyasah tu kan kalau wajah putih-putihnya, yang ujung-ujung disasah. Telekongnya jadi bunga-bunga terus kelorok dari bawah melintas sebenarnya tu. Hilang timbal letas luar bapa muita mananya. Tu bawahnya jadi putih. Allahu akbar. Jadi perkara ni ini kita ni melihat bahawa untuk mendapatkan tanggungjawab itu dibarirah dulu. Sehingga kita ni ke tahap di dapur itu saja yang terjauh. Dapur ni banyak aktiviti ni. Ya Allahu akbar. Bukannya mengampai itu makanan kan? Jangan tetap piring. Ada orang kadangnya makanan ni pakai mangkuk nasi. Salah tu. Bukannya mangkuk anilai pakai sutu. Pakai sop baru piring baru makan nasi. Piring apa? Ini perkara-perkara ni perlu dia pakai jadi sehingga maksudnya kakarumbian ni kakarumbian ni kata ni ada masalah, ada apapun. Kenapa nak kata ni macam ni? Bukan hanya melihat kepada pokok dan daun, kata dia melihat akar dan tanah. Insya-Allah ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri. Panjang sebenarnya penerangan ini ya. Tetapi menarik sekali, ada benar, ada betulnya juga. Dan sebenarnya membuka mata kita ni ya untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling dan bagaimana cara untuk kita ni mendidik dan juga membesarkan anak bangsa kita ni ya. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, kaunselor dan juga motivator yang kita hadirkan pagi ini ke Akar Umbi, tajuk yang diketengahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk audiens semua. Jumpa lagi di lain kesempatan, Cikgu. Gembira dapat bersama dengan Cikgu hari ini. Ada jodoh lagi ke depannya insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.